Okay, boleh nampak slide Semua boleh nampak slide? Boleh. Okey, terima kasih. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan tajuk perkembangan takaful di seluruh dunia. Dan pembintangan ini dibuat untuk subjek teori dan amalan takaful di Malaysia IAF 2002 di bawah penilaian Prof. Madya Dr. Asma binti Abdul Rahman, dan dalam grup ini bersama saya adalah Muhammad Izzat Hakimi bin Abdul Halim, Abdul Hafiz bin Kamaluddin, Hamdi Hadi bin Hasanuddin, dan saya sendiri Muhammad Lukman Hakim bin Syahidan. Okey, jadi kita akan tengok pada isi kandungan. Okay. Dalam pembintangan ini kami akan membentangkan dari segi definisi dan konsep takaful, kemudian sejarah takaful, perkembangan takaful di seluruh dunia, yang mana kami mengambil yang pertama di Malaysia, yang kedua di Brunei, yang ketiga di Indonesia, dan yang keempat Majlis Kerjasama Teluk GCC. Okay, kita mula dengan definisi dan konsep takaful. Okay. Takaful ini dari segi definisinya, bahasanya adalah saling menjamin, menjaga atau memelihara, manakala dari segi istilah adalah sekumpulan individu menyertai skim bekerjasama dalam menanggung sebarang musibah atau kecelakaan yang ditimpa kepada salah seorang peserta dengan membayar pampasan yang bersesuaian kepada salah seorang peserta itu. Maksudnya dalam sekumpulan individu itu mereka akan menyertai satu skim bekerjasama yang mana jika ditimpa kemalangan kepada salah seorang yang di dalam skim tersebut, maka duit yang dikumpulkan oleh orang ramai dalam kumpulan yang sama akan dibayar wang pampasan kepada ahli peserta yang ditimpa musibah itu, dan bayaran itu dibayar secara ansuran. Dan yang kedua, kita tengok dari segi konsep. Okay. Konsep yang diamalkan dalam takaful ini berasaskan kepada tabarruk dan juga ta'awun yang menjadi sandaran utama kepada setiap sijil takaful. Akad tabarruk ini bermaksud sumbangan kebajikan, manakala akad ta'awun bermaksud kerjasama dan tolong-menolong. Dan peserta akan seikhlas hati memberi sumbangan khas untuk membantu peserta yang ditimpa musibah. Jadi, apakah perbezaan takaful dan juga insurans konvensional ini? Yang pertama ialah tiada unsur riba, dan yang kedua adalah tiada unsur al-gharar atau ketidakpastian, dan yang ketiga ialah tiada unsur maisir iaitu perjudian. Dan kemudian dalil-dalil yang berkaitan dengan konsep takaful itu yang mana saya sebut sebentar tadi adalah tabarruk dan ta'awun. Yang pertama adalah dalil kerjasama dari surah Al-Ma'idah ayat 2 yang bermaksud, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Yang kedua adalah dalil bertanggungjawab yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ibarat hubungan dan perasaan orang-orang beriman sesama mereka adalah seperti jasad. Apabila salah satu daripadanya ditimpa kesusahan, maka seluruh anggota yang lain juga merasainya. Dan yang ketiga adalah dalil saling melindungi. Demi hayatku yang berada dalam kekuasaan Allah, tiada siapa yang akan masuk syurga jika beliau tidak melindungi jirannya yang berada dalam kesusahan. Itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan kita ke bab yang kedua, iaitu sejarah takaful. Sejarah takaful ini saya mengambil daripada sejak pada zaman Rasulullah, yang mana takaful ini sebenarnya sudah diamalkan sebelum orang Arab memeluk agama Islam. Maksudnya ketika mereka di zaman jahiliah lagi sudah wujudnya amalan insurans atau takaful ini. Cumanya dia dikenali sebagai adat resam yang diberi nama aqilah, qasamah dan muawalah, yang mana apabila penghijrahan Islam dari Mekah ke Madinah, maka Rasulullah membenarkan adat ini dikekalkan kerana tidak bercanggah dengan syarak. Dikatakan dalam kitab Surah Ibn Hisham yang mana adat-adat ini mencerminkan bentuk insurans pada ketika itu, yang mana antara isi kandungan yang di dalam kitab ini yang menyatakan bahawa adat-adat itu menyerupai bentuk insurans adalah kaum muhajirin dari Quraisy tak mempunyai hak mereka senasib sepenanggungan dan menerima wang tebusan darah diat sesama mereka kerana pembunuhan tidak sengaja dengan cara baik dan adil di kalangan orang-orang beriman. Bani Auf yakni dari Yasrib tetap mempunyai hak mereka menanggung wang tebusan diri. Setiap keluarga mereka membayar bersama wang tebusan dengan baik dan adil di kalangan orang-orang beriman. Jadi ini antara adat-adat resam yang mana diamalkan ketika zaman Arab Jahiliah sehinggalah
ketika Rasulullah datang pun adat ini masih dikekalkan. Dan kita tengok Aqilah ini merupakan kutipan derma daripada saudara mara pembunuh bagi membayar ganti rugi kepada keluarga mangsa yang terkesan daripada pembunuhan tersebut. Maksudnya keluarga ahli keluarga daripada pembunuh itu mengumpulkan wang dan juga kemudian memberikan duit tersebut kepada mangsa yang dibunuh itu sebagai ganti rugi. Yang kedua, kita tengok Al-Qasamah. Al-Qasamah ini adalah melibatkan pengumpulan dana daripada ahli-ahli yang berkaitan manfaat akan dibayar oleh keluarga mangsa jika tidak diketahui siapa pembunuh atau tidak memperoleh keterangan saksi yang layak bagi mengenal pasti pembunuh tersebut. Al-Qasamah ini kiranya terbalik daripada Aqilah, maksudnya duit itu dikumpulkan oleh ahli-ahli keluarga mangsa sekiranya pembunuh itu tidak dapat dikenal pasti. Maksudnya tidak dijumpai pembunuh itu pembunuh yang sebenar, maka duit-duit itu akan dikumpulkan dan akan diberikan kepada maksudnya mungkin yang dituduh sebagai pembunuh itu. Jadi yang ketiga adalah Al-Mu'awalah. Al-Mu'awalah ini merupakan satu bentuk perjanjian di mana penjamin akan membuat jaminan kepada seseorang yang tidak berwaris. Penjamin bersetuju akan membayar diat iaitu ganti rugi denda jika orang yang dijaminnya melakukan kesalahan. Okey, jadi kita sudah selesai pada bab 2 itu berkaitan dengan sejarah takaful pada zaman Rasulullah SAW, dan seterusnya kita kepada perkembangan takaful di seluruh dunia. Okey, perkembangan takaful di Malaysia. Yang pertamanya adalah syarikat takaful ini mula ditubuhkan pada 1985 iaitu Syarikat Takaful Malaysia Berhad STMB. Kemudian telah muncul beberapa syarikat takaful yang lain seperti MNI Takaful, MIIT pada tahun 1993, Maybank Takaful dan juga Takaful Ikhlas Sdn Berhad pada tahun 2003 dan Commerce Takaful Berhad pada tahun 2006. Dan ingin saya tambah dari segi undang-undang, pada asalnya undang-undang berkaitan Perbankan Islam dan Takaful ini adalah satu undang-undang yang berasingan iaitu Akta Bank Islam 1983 dan juga Akta Takaful 1984. Kemudian selepas beberapa tahun, Bank Negara Malaysia telah membuat satu akta baru yang mana menggabungkan akta-akta untuk Perbankan Islam dan juga Takaful yang diberi nama Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 sebagai menggantikan akta-akta sebelum ini, yang mana ini adalah usaha kemuncak untuk memodenkan undang-undang yang mengawal sedia pelakuan penyediaan institusi kewangan Islam di Malaysia. Dan kita tengok, disebabkan industri takaful ini mendapat sambutan yang baik, Bank Negara Malaysia telah mengeluarkan 4 lesen takaful baharu kepada 4 konsorsium dengan usaha sama antara institusi kewangan domestik dan juga daripada negara asing ataupun negara luar lah. Antara konsorsium tersebut adalah Hon Leong Bank, Asia Japan, Hon Leong Insurance, Bank Simpanan Nasional dan Prudential Holding Limited, American International Insurance Berhad dan Alliance Bank Malaysia Berhad. Dan pada masa kini, pada 2022 ini, sudah terdapat 15 syarikat takaful yang bertapak di Malaysia. Antaranya adalah Prudential BSN Takaful Berhad, Takaful Ikhlas Malaysia Berhad dan Sun Life Malaysia Takaful Berhad. Jadi, itu sahaja daripada saya berkaitan dengan konsep dan definisi takaful, sejarah takaful dan juga perkembangan takaful di seluruh dunia, khususnya di Malaysia. Jadi, saya serahkan kepada sahabat saya iaitu Saudara Izzat Hakim untuk meneruskan pembentangan ini. Sekian. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mengenal diri, nama saya Muhammad Izzat Hakim Abdul Alim. Baik, untuk pembentangan pada hari ini, saya akan membentangkan berkenaan perkembangan industri takaful di negara-negara Teluk. Baik, pertama kita akan kena pasti dulu berkenaan dengan apa itu negara Teluk lah. Jadi kalau kita lihat di sini, GCC ataupun Majlis Kerjasama Teluk ini dilaksanakan ataupun Allah SWT adalah satu gabungan melibatkan 6 negara utama lah di Arab Teluk seperti Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi dan UAE, Emiriah Arab Bersatu.
Jadi antara negara ini persamaan utamanya daripada sudut budaya, ekonomi dan struktur politik. Jadi bila dia dibentuk, tujuan dia adalah untuk coordinate, integration dan jaringan antara ahli gabungan ni supaya dia ni juga akan boleh membawa satu manfaat ataupun kesan positif terutamanya daripada sudut regulasi dan struktur rangka kerja yang pelbagai antara negara-negara tersebut. Baik, kemudian pergi kepada latar Izzat, belakang. Ya, tak nampak anda punya slide. ada nampak? Tak nampak. Yang lain nampak ke? Tak nampak ah. Nampak. Nampak? Oh ya. Nampak, Baik, nampak. Okey, seterusnya terus. kita pergi kepada latar belakang industri takaful di GCC. Baik. Bila kita lihat kepada perkembangan industri takaful di GCC ini adalah puncanya pertama adalah kepada permintaan daripada masyarakat Islam di negara itu sendirilah. Jadi kalau kita sedia maklum di negara Teluk ni, negara Arab, majoritinya umat Islam. Jadi pada tahun 1970-an permintaan ataupun masyarakat Muslim itu sendiri mula sedar tentang pentingnya kepada takaful ni juga dan mereka ni dapat nakkan satu produk baru iaitu produk takaful berbanding insurans konvensional yang ada pada ketika itulah. Jadi masyarakat pada 1970-an itu sangat prihatin pada soal halal dan mereka anggap mereka nakkan produk baru, produk takaful. Kemudian Izzat. ya, Gelap lah. Tak nampak slide. tak nampak. Ada? Tu okey nampak. Tak ada problem kat ni. Ha. Okay, ada ke? Kejap. Gelap balik. Gelap balik. Lah, okay. Tadi ada. Macam mana ni? Tu okey. Okey, ada. Okay. Okay, ada Okay, baik. Kenapa boleh timbulnya kesedaran ni adalah sebabkan beberapa majlis fatwa di dunia pada ketika itu telah mengeluarkan fatwa berkenaan haramnya insurans konvensional ni, contohnya seperti Majlis Fatwa Ulama Saudi, Institut Kajian Islam Institut Al-Azhar, Majlis Tahqiqat Syariah di India dan sebagainya lah. Baik, kemudian cetusan awal ni seperti katakan tadi, industri ini mula berkembang pada awal tahun 1970-an dan ada sebahagian masyarakat yang respon ataupun mengaitkan takaful ni ataupun mempersoalkan sudut practicality takaful ni daripada sudut dalam membantu dan menjamin antara satu sama lain. Bagi mereka perkara ini seolah-olah dilihat mempunyai persamaan dengan budaya yang telah lama berakar dalam masyarakat pada itu seperti apa budaya ni disebut sebagai akilah yang telah diterangkan oleh Umar tadilah. Jadi selepas kemunculan ataupun kesedaran yang mula timbul, jadi masyarakat Islam pada ketika itu di negara Teluk mula memilih produk takaful berbanding dengan produk insurans konvensional. Seterusnya sejarah dan perkembangan industri takaful di Bahrain. Baik, bila kita lihat di sini, Bahrain ni mula mengorak langkah dalam pasaran takaful seawal pada tahun 1989 bila tertubuhnya syarikat takaful yang pertama iaitu Bahrain Islamic Insurance Company. Kemudian nama ni ditukar pada tahun 1990-an Takaful International Company. Baik, daripada sudut kawasan dia di negara ini, sektor insurans dan takaful dipantau oleh Bank Pusat Bahrain itu sendiri, CBB, sejak tahun 2022. Jadi CBB ni juga menjadi satu pioneer ataupun pencetus untuk menjadikan dia punya roadmap dia untuk jadikan Bahrain sebagai hub takaful di rantau tersebut. Kemudian 8 buah takaful, syarikat takaful baru mula beroperasi di negara ini dan menurut laporan yang dikeluarkan oleh CBB pada tahun 2015, industri takaful mencatatkan peningkatan 3% berbanding tahun sebelumnya iaitu bersamaan 167.678 juta dolar US yang mewakili daripada 23% daripada keseluruhan pasaran insurans di Bahrain. Baik, seterusnya kita pergi kepada sejarah dan perkembangan industri takaful di Kuwait. Okay, baik, industri takaful di Kuwait ni mula diperkenalkan pada permulaan abad ini, iaitu pada tahun awal 2000 lah. Jadi syarikat yang biasa yang mula tubuhkan pada awal tahun 2000 adalah syarikat Weltak Takaful dan First Takaful.
Kemudian berikutan kepada permintaan yang tinggi daripada syarikat antarabangsa yang memasuki Iraq pada tahun 23, mula banyak syarikat takaful baru ditubuhkan. Boleh kata pada ketika itu pada tahun 2023 lagi 3 syarikat baru yang mula ditubuhkan, iaitu syarikat Ritaj, Al-Khalijiyah dan Safat. Baik, kalau kita tengok sini, kenapa kalau kita sedang membicarakan tentang di Oman, di Oman, tapi sebab di sini ada berbincang tentang Iraq, permintaan syarikat antarabangsa di Iraq. Jadi untuk makluman semua, sebabkan Iraq dan Oman adalah bersebelahan, tapi di Iraq masih tiada, pada ketika itu masih tiada regulasi ataupun orang kata industri takaful. Jadi Iraq pada kata kosong tentang takaful, dan mengikut perkembangan terkini, hanya pada tahun 2019 barulah Bank Negara Iraq mula memperkenalkan regulasi berkenaan takaful. Di Iraq ni boleh dikatakan antara negara di Arab sana yang agak ketinggalan lah daripada sudut industri takaful. Baik, pada tahun 2015 di negara ini dianggarkan memiliki 12 operator takaful, dan satu juga di sini sebabkan hanya ada beberapa saja syarikat takaful yang, dan boleh kata-kata industri takaful yang tak terlalu besar di negara ini. Salah sebuah syarikat Ritakaful yang pada awalnya diuruskan oleh Al-Fajr Ritakaful Insurance Company, dipindahkan portfolio itu kepada syarikat baru, iaitu Emirates Ritakaful Limited. Kenapa Al-Fajr Ritakaful ni menutup operasi ini? Disebabkan permintaan daripada shareholder syarikat dia yang mengatakan bahawa operasi takaful di negara ini tidak membawa untung, sebaliknya membawa kerugian kepada mereka. Maka mereka mengambil keputusan untuk menutup operasi dan memindahkan segala portfolio Ritakaful kepada syarikat lain, iaitu Emirates Ritakaful Limited yang berpusat di UAE. Baik, seterusnya adalah regulasi takaful di negara Teluk. Jadi bila kita lihat di sini, kesimpulannya ataupun pandangan secara umum adalah kebanyakan negara Arab sana menggunakan regulasi insurans yang sedia ada sebagai rujukan utama. Kalau kita bila industri dah mula berkembang pada 1970-an, bila kalau kita baru nak fikir tentang regulasi, baru nak siapkan kata kerja sebagainya, agak mengambil masa yang panjang. Jadi sebagai langkah mudah untuk mereka mempersiapkan terus syarikat takaful, mereka menggunakan saja regulasi insurans sedia ada dan menggunakan rangka kerja dan regulasi yang dikawal selia oleh IOF sebagai rujukan kedua. Ini untuk memastikan bahawa segala operasi yang dilaksanakan pada ketika itu mematuhi prinsip yang ditetapkan oleh syariah. Baik, kemudian sedikit selingan berkaitan dengan situasi regulasi takaful di Arab Saudi. Kita boleh katakan Arab Saudi ini merupakan pemacu industri takaful di dunia, di mana hampir separuh daripada nilai takaful di dunia ni adalah dipegang oleh Arab Saudi. Jadi Saudi Arabian Monetary Agency SAMA menetapkan semua syarikat insurans dan takaful perlu beroperasi menggunakan model insurans yang kooperatif. Di mana dia di Saudi ni agak berbeza berbanding negara-negara Teluk yang lain. Apabila Allah Muhammad model yang digunakan itu bukanlah sepenuhnya takaful, tapi sebaliknya dia pada insurans takaful tu dia perlu gabung jadi corporate, jadi satu kembali sama. Sebab apa? Sebab pada tahun 2009 mereka memperkenalkan kaedah untuk mengekalkan sistem insurans konvensional kepada takaful. Jadi daripada orang yang dah ada langgan kepada insurans konvensional boleh tukar je terus benda tu kepada takaful. Baik, seterusnya permintaan masyarakat terhadap produk takaful. Jadi bila kita lihat ke sini, majoriti di negara Teluk ataupun menggunakan syarikat takaful di negara Teluk ini, majoriti menggunakan model mudharabah sebagai pilihan utama untuk memberikan tawaran kepada pelanggan mereka. Sebaliknya di Bahrain dan UAE, model yang digunakan adalah model hybrid, iaitu mudharabah yang diubah sesuai yang jadi pilihan utama kepada agensi takaful di negara Bahrain dan UAE. Manakala di Arab Saudi, kita melihat dari sini bahawa takaful perubatan menjadi pilihan utama. Kerana apa? Dasar kerajaan Saudi yang mewajibkan semua penduduk untuk memiliki perlindungan kesihatan. Jadi sebabkan dah semua perlu ada takaful, jadi sebab ini juga menyebabkan Saudi menjadi pemacu kepada industri takaful di peringkat global, sebabkan dah semua wajib ada takaful, berbanding di negara kita yang mana insurans kesihatan tu bukanlah satu kewajipan dan kita punya perkhidmatan di hospital pun boleh dibayar murah.
berbanding dengan negara-negara luar, menyebabkan mereka ni perlu ada kepada perlindungan kesihatan, takaful dan insurans sebagainya. Kemudian di Arab Saudi juga langganan takaful kenderaan sangat rendah kerana pengguna dibenarkan untuk memilih produk takaful atau insurans sama macam negara kita lah, sama ada nak pilih takaful atau insurans terpulang. Baik, itu saja penerangan berkenaan dengan perkembangan industri takaful di negara Arab Teluk. Terima kasih. Saya serahkan kepada Hafiz. Nampak slide tak? Nampak. Okey, seterusnya saya akan membentangkan mengenai takaful di Brunei. Yang pertama kita masuk kepada sejarah takaful di Brunei. Pada tahun 1993, negara Brunei telah menubuhkan sebuah syarikat takaful insurans yang dikenali sebagai Insurans Islamic Taib, dan ia ditubuhkan pada 3 Mac 1993. Selain itu, untuk mempromosikan institusi kewangan Islam, negara Brunei di mana ia dikenali sebagai sebuah negara Islam telah berminat untuk mempromosikan industri kewangan Islam, iaitu dengan melakukan Islamic Bank dan institusi takaful dalam kegiatan ekonominya. Selain itu, kelahiran Insurans Islamic Taib berpunca daripada Brunei menubuhkan bank Islam pertamanya, iaitu pada Januari 1993, iaitu Bank Islam Brunei. Seterusnya, bank ini mengikuti perkembangan perbankan Islam di Malaysia pada permulaannya dan terus berusaha melaksanakan insurans yang berpaksikan semua Islam. Pada tahun 2005, Bank Islam Brunei ini telah bergabung dengan Islamic Development Bank dan menukar namanya kepada BIDB, iaitu Bank Islam Brunei Darussalam. Seterusnya kita masuk kepada syarikat-syarikat takaful yang berada di Brunei. Yang pertama adalah Insurans Islamic Taib Sdn Bhd. Insurans Islam Taib Sdn Bhd ini merupakan syarikat takaful yang pertama yang ditubuhkan di Brunei. Ia merupakan anak syarikat penuh Perbadanan Tabung Abnah Islam Brunei, iaitu dikenali dengan Taib. Ia juga merupakan sebuah syarikat berkanun. Syarikat ini membangunkan pelbagai produk untuk memenuhi keperluan insurans menurut syariah, iaitu termasuklah perlindungan nyawa, perlindungan kenderaan, merancang pendidikan anak-anak, perlindungan untuk orang yang mengerjakan haji dan umrah, dan perlindungan semasa pergi melancong di dalam dan di luar negara. Bagi syarikat yang kedua adalah syarikat Takaful Ashifa. Syarikat ini dikhususkan kepada takaful kesihatan, iaitu untuk membayar pembelanjaan perubatan berkenaan dengan perubatan, iaitu seperti rawatan akibat penyakit atau kemalangan dan penyakit dalaman, rawatan semasa ada hospital, kos pembedahan, bayaran ambulan, kos rawatan susulan, rawatan pergigian, pesakit luar dan kemalangan. Seterusnya adalah Takaful Brunei. Syarikat ini merupakan syarikat Takaful Brunei Darussalam Sdn Bhd, iaitu syarikat yang terdiri daripada dua badan syarikat insurans Islam, iaitu Takaful Brunei Am Sdn Bhd dan Takaful Brunei Keluarga Sdn Bhd. Ia ditubuhkan pada tahun 1994 dan ia menyediakan perlindungan takaful individu dan takaful korporat.
Seterusnya kita masuk kepada produk-produk yang ada di takaful di Brunei, iaitu yang pertama adalah takaful personal, yang kedua adalah takaful korporat, yang ketiga adalah takaful risiko khas. Yang pertama, takaful personal. Yang dimaksudkan dengan takaful personal ini adalah takaful individu yang menawarkan perlindungan kewangan syariah untuk individu, untuk seseorang itu dalam pelbagai produk perlindungan dan pelaburan seperti gadai jandi, kebakaran, kesihatan dan kerosakan yang terjadi di sebuah kenderaan. Yang kedua adalah takaful korporat, di mana takaful korporat ini pula menawarkan pelbagai produk insurans hayat dan jaminan penjagaan kesihatan khusus kepada organisasi besar seperti syarikat. Perlindungan seperti ini adalah untuk melindungi aset korporat seperti bangunan, mesin, peralatan, barangan inventory, kenderaan, dan manfaat perlindungan ini akan terjadi juga kepada pekerja sekiranya berlaku kematian semasa bekerja, hilang upaya dan perbelanjaan berkaitan dengan perubatan. Seterusnya kita masuk kepada takaful risiko khas. Pelan takaful ini menyediakan perlindungan khusus untuk kerosakan harta benda, kenderaan, kematian, perlindungan semasa bercuti dan kemalangan cacat anggota tubuh badan, iaitu cacat yang kekal. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamdi Hadi bin Hasanuddin. InsyaAllah saya akan menyambung industri takaful di Indonesia. Okey, takaful di Indonesia. Kita bermula dengan sejarah takaful. Bilakah sejarah takaful bermula di Indonesia? Pada Hamdi, tahun, ya? tak nampak slide lagi. Oh, tak share lagi. Sekejap. Confident itu penting. Okey, nampak? Okey, nampak. Alhamdulillah. Okey, kita bermula dengan sejarah takaful di Indonesia. Bilakah takaful di Indonesia ni bermula? Takaful di Indonesia ni bermula pada tahun 1994. Pada tahun 1994 ni Indonesia telah menubuhkan satu institusi takaful yang diberi nama PT Syarikat Takaful Indonesia. Kelahiran Takaful Indonesia sebagai syarikat utama merupakan hasil daripada kerjasama berbagai elemen bangsa yang terdiri dalam tim pembentukan asuransi takaful Indonesia ataupun kita panggil TEPATI. Dalam kelahiran takaful Indonesia ni adalah merupakan hasil daripada pelbagai elemen iaitu Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, iaitu ICMI melalui Yayasan Abdi Bangsa, Bank Muamalat Indonesia, Syarikat Insurans Jiwa Tubuh Mandiri, Jabatan Kewangan Republik Indonesia, Usahawan Muslim Indonesia dan juga bantuan dari Syarikat Takaful Malaysia Sdn Bhd. Pada 5 Mei 1994, Takaful Indonesia mewujudkan produk takaful keluarga dan juga produk takaful umum. Takaful keluarga kemudian yang dirasmikan oleh Menteri Kewangan Indonesia pada ketika itu ialah Mar'i Muhammad. Seterusnya kita melihat kepada syarikat-syarikat takaful di Indonesia. Takaful di Indonesia ni banyaklah syarikat-syarikat dia. Saya ambil dalam 3 atau 4 itu, iaitu syarikat takaful keluarga. Syarikat takaful keluarga ni bermula sejak 1994, sejak takaful di Indonesia bermula. Inilah takaful keluarga ni adalah takaful yang pertama ditubuhkan di Indonesia. Ia adalah takaful yang merupakan adalah perintis. Takaful keluarga ni adalah perintis syarikat insurans hayat syariah di Indonesia. Dia mula beroperasi sejak tahun 1994. Takaful keluarga membangunkan pelbagai produk untuk memenuhi keperluan insurans menurut syariah, termasuklah perlindungan nyawa, perlindungan kesihatan, merancang pendidikan anak-anak, merancang hari tua dan menjadi pasangan terbaik dalam perancangan pelaburan. Seterusnya kita melihat kepada syarikat yang kedua, iaitu syarikat Alliance Indonesia. Alliance ni
Tak silap saya kat Malaysia pun ada. Alliance ni dia banyak buka dekat negara-negara Islam. Salah satunya dekat Alliance Indonesia. Alliance dekat Indonesia ni dia dimulakan perniagaan dia sejak 1981. Tapi waktu 1981 tu syarikat insurans dia belum lagi menawarkan produk Islamik, iaitu takaful. Pada tahun 1989, Alliance menubuhkan PT Asuransi Alliance Utama Indonesia, iaitu sebuah syarikat insurans am. Kemudian Alliance memasuki perniagaan insurans hayat, kesihatan dan dana pencen dengan menubuhkan PT Asuransi Alliance Life pada tahun 1996. Pada tahun 2006, Alliance Utama dan Alliance Life memulakan perniagaan insurans syariah. Jadinya di sini Alliance ni dekat Indonesia dia menawarkan produk insurans terlebih dahulu yang tidak patut syariah pada tahun 1981. Pada 2006 barulah adanya syarikat takaful yang patut syariah, iaitu Alliance Life. Yang ketiga adalah syarikat Prudential Syariah Indonesia. Prudential dekat Malaysia pun ada. Prudential Syariah ni ditubuhkan pada tahun 1995 dengan nama Prudential Life Assurance. Ia adalah sebahagian daripada Prudential PLC, iaitu kumpulan syarikat perkhidmatan kewangan kemuka di United Kingdom. Sebagai sebahagian daripada kumpulan yang mempunyai pengalaman lebih daripada 168 tahun dalam industri insurans hayat, Prudential Indonesia dia komited untuk bangunkan perniagaannya dekat Indonesia. Seterusnya, syarikat yang keempat ialah Insurans Syariah Manulife. Unit Insurans Syariah Manulife ni mula beroperasi setelah mendapat saranan dari Dewan Syariah Nasional, iaitu Dewan Ulama Indonesia, pada 22 Januari 2009. Dalam surat keputusan ini, 3 Dewan Pengawas Syariah telah dilantik untuk memudahkan dan memberikan pengawasan terhadap operasi Syariah Manulife Indonesia. Seterusnya kita tengok pula produk-produk takaful dekat Indonesia. Takaful dekat Indonesia ni banyaklah produk-produk dia. Antaranya ialah takaful personal, takaful korporat dan takaful bancassurans. Apa itu takaful personal? Takaful personal ni dia menawarkan solusi kewangan syariah untuk individu melalui pelbagai produk perlindungan dan pelaburan yang tidak hanya memberikan ketenangan hidup tetapi juga menciptakan hubungan silaturahim dan saling menolong antara satu sama lain. Maksudnya takaful personal ni sama juga macam dekat Malaysia. Dia adalah untuk melindungi diri sendiri daripada kecelakaan, kemalangan. Dia untuk diri sendiri. Seterusnya takaful korporat. Takaful korporat pula menawarkan pelbagai produk insurans hayat dan jaminan penjagaan kesihatan yang dirancang khusus untuk organisasi besar. Takaful korporat ni dia bukan lagi untuk individu tapi dia untuk perniagaan-perniagaan yang besar. Macam perniagaan agensi kerajaan, pertubuhan bukan kerajaan dan juga komuniti. Takaful korporat ni adalah untuk memberikan keamanan dan kebahagiaan kepada pekerja, ahli organisasi dan sukarelawan di tempat kerja. Yang ketiga ialah takaful bancassurans. Takaful bancassurans ni dia menawarkan produk insurans hayat dan memberikan perlindungan kepada syarikat perbankan dalam menjalin hubungan perniagaan dengan pelanggan mereka, supaya syarikat perbankan dapat menumpukan perhatian untuk memberi khidmatan yang cemerlang kepada pelanggan tanpa bimbang tentang risiko perniagaan. Takaful bancassurans ni dia syarikat takaful tawarkan perlindungan kepada bank. Maksudnya bank nak berurusan dengan pelanggan tu, bank tu tak payah risau lah apa-apa yang masalah. Kalau ada masalah, takaful ni akan melindungi syarikat perbankan tersebut. Sekian daripada Takaful Indonesia. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih ucapkan kepada semua ahli pembentangan tajuk ini, dan itu sahaja daripada kami untuk pembentangan tajuk perkembangan takaful di seluruh dunia. Jadi sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baik itu daripada Allah dan yang kurang itu daripada kelemahan kami sendiri. Jadi terima kasih.